Ali ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allahu ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa daniyan ilallahu biiznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu, ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Dan kurniakanlah kami rezeki yang baik lagi, yang halal, ya Allah. Dan terimalah amalan kami, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kerana dengan izinnya, dengan kebenarannya, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pagi ini bagi membicarakan kita punya perbincangan, iaitu tentang ilal dan juga abdal. Jadi untuk itu kita buka kita punya nota yang tuan-tuan pun ada nota ni. Jadi pada muka surat yang ke-7 iaitu dia punya yang ke-6, yang ke-6. Kawan ilal fi saraf. Jadi sekarang ni dia membuatkan dia punya kesimpulan daripada yang kita belajar minggu dulu. Ada 20 apa namanya kaedah yang kita panggil itu hari 20 sifat 20. Jadi dia punya kesimpulan daripada 20 tu di sini letaknya. Jadi kaedah ilal tu iaitu dikata kaedah hilal adalah merubah huruf ilah yang terdapat di dalam satu-satu kalimah dengan kaedah menukar huruf. Satu, kaedah menukar huruf. Yang kedua, menukar baris. Yang ketiga, membuang huruf ilah dan menggantikan dengan huruf yang sihah, yang sahih, yang kuat, yang sahih. Dan ataupun ilah dengan huruf yang hampir sama dengan sifatnya. Jadi ada 4 kaedah. Daripada kaedah-kaedah yang 20 tu, ada 4 dia punya kesimpulan dia. Yang pertama ialah hilal dengan menukar huruf. Hilal dengan menukar huruf. Sebagai contohnya, tadi kata al-ilal bil qalb. Qalb ni maknanya dengan menukar huruf. Contohnya macam sawama. Sawama ini adalah fa'il madhi. Maknanya dia telah berpuasa. Jadi sawama, jadi oleh kerana waw tu duduk, waw tu berbaris, kemudian sebelumnya ada baris atas, maka waw ni kita tukar pada alif. Daripada sawama kepada sawma. Ini adalah fa'il madhi. Ini pun fa'il madhi. Tetapi ini fa'il madhi yang belum ditukar. Bila ditukar, dia jadi sawma. Jadi sawma tu maknanya dia seorang laki-laki telah berpuasa. Jadi kalau nak tengok kamu, jangan tengok sawama. Tak ada. Dia dah siap-siap. Tukar dah. Sawma. Jadi dengan cara i'lal bil qalb. Maknanya dengan memusinkan. Ataupun dengan menukarkan dia punya huruf. Tukar huruf. Jadi dikata yang pertama adalah kaedah merubah huruf. Yang terdapat dalam satu kalimah dengan nombor 1 menukar huruf. Kemudian yang kedua, menukar baris. Hilal dengan menukar baris.
Contohnya qoma. Qoma tu fi'il madhi. Kemudian yaqumu. Kalau nak ikut dia punya wazan dia, yaqumu. Yaqumu ni fi'il mudhari'. Jadi daripada koma, jadi dapat yaqumu. Jadi yaqumu tu oleh kerana wa tu huruf sakit dan ada baris, qaf tu huruf sihat tapi mati, kita kena tukarkan baris dia. Jadi tukar kembali jadi yaqumu. Jadi huruf baris wa tu dapat ke qaf, kemudian baris wa tu mati pindah, baris wa tu dhammah. Jadi kita pindahkan kepada qaf. Jadi qaf tadi dapat ku lah bunyinya. Jadi wa tu dapat huruf tanda mati. Baris mati. Jadi bunyinya yaqumu. Yaqumu tu lebih mudah nak sebut daripada yaquma. Jadi ditukarkan dia. Itu dia punya kaedah hilal. Hilal dengan cara menukar baris. Ataupun kita bagi hilal bin naqal. Naqal ni menggantikan baris ataupun menukarkan baris dia. Baris yang mati pergi yang hidup tu pergi yang sihat pergi yang sakit. Jadi kita dapat yaqumu. Itu kaedah dia. Jadi semua huruf-huruf yang terlibat dengan huruf sakit dalam keadaan yang macam ni, kita kena tukarkan wa tu kepada baris wa tu, gantikan pada yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga dengan cara membuang huruf, iaitu dengan bil hazah. I'lal bil hazah. Hazah apa? Hazah huruf. Bagi contohnya macam yaisifu. Yaisifu ni asalnya adalah wasafa. Wasafa yasifu. Jadi wasfan, sifatan, sif. Jadi daripada wasafa. Wasafa maknanya sifat. Dia telah bersifat dengan sifat malaikat bagi contoh. Wasafa. Jadi apabila kita jadikan dia fa'il mudhari', jadi kita kena tambah ya. Jadi yau sofa. Yau sofa. Jadi apabila fa'il mudhari' dia depan wa ni ada berbaris dan depannya ada baris atas, jadi kita tukar kepada ya. Jadi kita dapat ya. Jadi ya ni pula dekat-dekat ya ni yang ini mati tak ada baris, satu yang ada baris. Jadi yang tak ada baris tu kita buanglah. Jadi apabila kita buang kita dapat yasifu. Jadi daripada wasafa kita dapat yasifu. Jadi ada benda yang kita buang di sini. Apa dia? Ya yang mati di antara ni. Antara ya dengan sad ni kita buang. Jadi itu dengan cara menghazafkan huruf. Huruf ya tu dibuang. Jadi kita dapat yasifu. Yasifu ni fi'il mudhari' kepada wasafa. Itu 3 untuk huruf sakit. Manakala huruf sihat ada satu kaedah saja. Ada satu dia punya teori saja, iaitu menukarkan huruf yang sama sifatnya. Bagi contoh, perkataan sabara. Sabara itu adalah fi'il madhi. Kemudian kita tambah dengan alif ta. Jadi kita dapat astabara. Astabara maknanya orang yang dia telah sangat-sangat bersabar. Ketinggian dia punya taraf kesabaran ini tinggi. Jadi astabara. Jadi astabara ni jadi alif dan ta tambahan. Jadi ta ni oleh kerana dia dekat-dekat berbunyi dengan ta, sebab sad dengan ta lebih dekat daripada ta. Jadi ta ni tukar kepada ta. Jadi kita dapat istabara. Istabara maknanya dia telah. Ini fi'il madhi ni. Dia telah betul-betul bersabar. Ganti yang ta tu ganti dengan ta. Jadi menukarkan huruf yang sama sifat. Sama sifat yang mana? Sama sifat dengan sad. Sad, ta, za. Itu dia punya sifat dia lebih kurang sama. Jadi kalau kita letak ta, jauh sifat dia. Istabara. Jadi jauh payah nak sebut. Jadi kalau bila ganti dengan ta, mudah kita nak sebut istabara. Itu adalah kaedah yang keempat. 4 saja yang bimbang. 4 kaedah ni saja. Kita apa yang 4 ni, insya-Allah bolehlah. Itu dia punya ni. Jadi sebagai contoh di sini istabara, satu kalau kataan
Zajara. Zajara ni mana menegah ataupun melarang. Habis tambah dengan alif ta jadi istajara. Oleh kerana ta ni jauh dengan muhraj zal, jadi ditukar kepada dal. Jadi kita bunyinya izdajara. Jadi dal ni lebih dekat kepada zal daripada ta. Ta dan jauh dengan zal jauh. Dia punya sifat huruf tu jauh. Jadi ditukarkan ta tu kepada dal. Jadi kita dapat izdajara. Izdajara tu maknanya menghalau ataupun menurutlah. Menghalau. Pun menurut pun boleh juga. Itu makna dia. Dari segi makna. Tapi yang kita nak fokus dari segi menggantikan huruf. Yang di atas ni huruf ta ganti ta. Yang ini ta ganti dengan dal. Yang ni kita lah bincang lebih panjang dulu. Tentang bab punya form yang ke-8, iaitu tambah alif ta. Jadi kalau nakkan lebih lanjut lagi, refer balik kepada kita punya teori tambahan huruf yang form yang ke-8. Iaitu tambah alif ta. Okey. Itu je kaedah dia. Jadi kalau kita ingat kaedah dia ni, jadi kita tidaklah rasa pening belajar sama kalau salah. Yang 20 yang kita belajar tu dia punya kaedah tiap-tiap huruf. Bukan saja ta, bukan saja ta dengan dal saja, yang lain-lain pun termasuk. Tapi kaedah dia sama. Dia punya rumusan dia sama. Okey, ada 4 saja. 4 kaedah saja untuk menukarkan. Yang pertama menukarkan huruf, yang kedua menukarkan baris, yang ketiga membuang huruf, yang keempat ni ini bukan huruf sakit. Ini huruf sihat. Yang ditukarkan huruf yang hampir-hampir samalah sifat dia. Okey. Saya harap clear benda ni. Clear Ustaz. Yang satu Ustaz, menukar baris tu. Ya. Ikut baris yang huruf mati lah ya. Dia punya kaedah ikut contoh. Ikut contoh tu, waw tu ni doma. Ya. So bila kita tukar domah jugalah. Maknanya sekarang ni kita ambil yang ni kan. Yang nombor dua. Ya, umum kan. Ya. Jadi wa tu berbagi domah. Dan qaf tu huruf sihat mati. Ya. Jadi kita tukarkanlah. Domah jelah. Jadi qaf ni dia asalnya mati, sekarang dapat domah lah. Ganti sebab dia ambil baris wa tu. Baris wa tu domah, jadi dia ambil baris wa tu, jadi dapat domah lah. Jadi bunyinya yakumu. Kalau waw baris bawah ikut bawah lah. Baris bawah. Ya. Rasanya tak ada kot. Tahu lah, rasa tak ada kot. Okey. Contohnya nak kena betul juga. Bukan semua kedudukan baris boleh. Okey. Maknanya kalau sekiranya kedudukan dia macam ni, waw berbaris domah macam ni, kemudian qaf tu sihat mati, maka kita tukarkan. Jadi kita dapat yakumu. Kalau mengikut Datuk cakap tadi, kalau di baris bawah kan dia jadi yakimu. Ya, kalau kayak yakimu tukar. Kalau waw tu baris bawah, kalau waw tu dia kata dia baris bawah. Kalau kita letak qaf ni baris bawah, kan ni baris waw, tak boleh ada waw dah, kena tukar dengan ya. Dah lain tak baik. Yakimu. Tukar pun kena ada syaratnya juga. Ada syarat lah tu. Katalah ada wa ni barisnya domah kan. Wa ni baris bawah kan. Katakan wa tu baris bawah. Jadi kalau wa baris bawah maknanya kena pindah juga. Kalau dia ni mati, qaf ni mati, kita pindah juga. Ya. Bila pindah makna qaf dapat baris bawah. Wa dapat baris mati. Betul. Dah tak boleh nak baca pula. Yakimu. Kena tukar wa tu kepada ya, baru boleh baca. Itu pula dia punya kaedah. Kaedah dia. Okey, syukran Ustaz, syukran. Kalau sekiranya itu waw tu kena tukar waw tu pasal dia huruf ilat kan. Waw dengan ya, alif huruf ilat, mana kena tukar lah, betul lah jadi. Ya. Betul. Okey. 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 Setuju?
Faham. Okey. Kalau Istighfar. Okey. Terima kasih. okey, ada perbincangan lagi. Okey, alhamdulillah faham dah. Jadi yang ini tadi dia cuma mengulang yang mengulangkan supaya tuan-tuan lebih familiar. Jadi dia kata da'awa, maka jadi da'a. Wa ni ditukar kepada alif. Huruf wa atau ya tukar menjadi alif. Apabila wa atau ya berbaris atas asli, bukan huruf mendatang, bukan baris mendatang, tapi baris asli. Wa ni baris asli. Jadi kalau wa ni duduk di hujung begini, maka dia baris wa tu memang baris asli, maka kita tukarkan dia kepada alif. Sebab kepada alif, sebab ain tu baris atas. Maknanya Ustaz, minta maaf Ustaz ni, kalau kita tengok dictionary, kalau kamus, Ya. da, ain, alif kan. Kalau kita panggil root word dia akan tunjuklah da, dal, ain, waw lah. Ya. Root word dia da, ain, waw. Okey. Tapi tulisannya da, alif. Okey. Maknanya kena tengok dalam kamus da'a ni lah. Tapi dia akan tunjuk root word dia da, Root word dia yang ini. okey. Okey. Itu yang kita pening kepala kita tu. Yang sakit kepala kita tu. Gitu je. Ya. Ada, ya. Silakan. Tak ada ya? Tak ada gitulah. Jadi pindahkan baris wa atau ya. Apabila wa atau ya berbaris selepas huruf sahih berbaris sukun, tukar baris mereka. Jadi kalau sekiranya macam tadi jugalah, ini yang tadi cuma dia nak ulang sajalah, tapi perkataan lain. Jadi ini kalau sekiranya sawama, dia punya fa'il mudhari' dia taswuma. Taswuma ni oleh kerana wa ni sakit dan wa ni hidup, berbaris huruf yang sihat, maka kita tukarkan dia. Jadi kita dapat tasumu. Betul. Lebih mudahlah sebutnya. Taswumu kan kalau kita cakap laju-laju kan payah nak detect. Kalau tasumu mudah nak sebut. Okey. Tasumu. Kemudian ganti wa jadi ya. Ganti waw jadi ya. Ganti waw jadi ya. Jadi waw berbaris atas dan selepasnya ada alif, berada pada mazda bina ajwah. Ajwah ni maknanya huruf sakit duduk tengah. Asalnya macam inilah. Jadi kiwamun. Kiwamun. Ini dia punya mazda dia. Kiwamun. Apabila kiwamun ni kita dapat waw ni selepasnya ada alif. Baris waw berbaris atas dan selepasnya ada alif. Jadi waw berbaris atas, selepasnya ada alif. Alif ni berada pada mazhab biwa, jadi kita kena tukarlah ya wa ni kepada ya. Jadi kiyamun. Bukan yang mula-mulanya kiwamun. Oleh kerana wa ni di depannya ada alif, maka kita tukar wa ni menjadi ya. Jadi kiyamun. Sebab qaf ni bagi bawah kena tukar dengan ya supaya sesuai bunyinya. Jadi kiyamun. Kalau kiwamun itu bunyi janggal sikitlah. Bunyi janggal. Jadi dia punya kaedah dia, apabila waw berbaris atas, selepasnya ada alif. Macam ni. Waw selepasnya ada alif. Maka waw tu tukar pada ya. Jadi dapat qiyam. Tidak kan kita panggil qiyam. Malam ni kita qiyam. Qiyam kat masjid. Jadi qiyam tu maknanya mendirikan solat lah, berdiri. Manakala qawam, malam ni kita qawam. Qawam kan tak. Kalau tutup speaker. Kalau tutup speaker.
Okey. Ustaz, Ya saya. Ustaz, Saya. yang tadi tu kiwamun tu, Ya. qaf tu berbaris bawah. Sebab itu juga ke yang ya tu dia apa? Kan kalau baris bawah ya dengan ki kan? Ya kan? Ya. Kiyamun kan? Ya, betul. Ya, Mun. Ki sebab qaf tu yang sebelumnya tu berbaris bawah kan? Ya. Kalau berbaris bawah ya tu pun boleh diganti dengan ya. Betul. Betul. Yang diganti Okay, ya sebabnya tu dengan wow tu, wow dengan ya tu, huruf sakit tu. Di sini dia punya sebab nak tukar tu kerana lepas wa ada alif. Okey. Lepas wa berbaris atas ada alif. Okey. Itu sebab dia tukar tu. Kemudian yang ki ni, ki tak ada apa-apa lah. Boleh je, ki ni tak ada apa-apa. Tinggal lagi, wa baris atas ni dengan alif ni jadi payah dia punya nak ada mat dia tu. Kiwamun. Kalau kiamun tu dia lebih, yelah mengikut kaedahnya lebih mudah lah. Ya, masa semayang dia cakap kiam. Kiam. Kita kiam. Okey, ini Ustaz, ini terjadi hanya pada masdar bina ajwah sajalah. Ya. Masdar jelah. Maknanya di tengahnya asalnya adalah qawama. Qawama, okey. Qawama asalnya. Jadi oleh kerana qawama ni ada kita tambah alif di depannya. Alif ni menjadikan dia sebagai masdar. Jadi apabila kalau kita tak tukar bunyinya kiwamun. Jadi apabila tukar ya bunyikan lain sikit. Kiamun. Lebih apa? Mengikut lidah orang Arab tu boleh lebih mudah lah. Lepas tu ditukarkan jadi kiam. Kiam maknanya berdiri. Jadi kiam. Ataupun pembangunan. Jadi kiam. Malam ni kita ada kiam kat masjid. Jadi maknanya ada tajuk lah. Jadi kiam. Bukan kiwa. Bukan kuamun. Jadi tak elok. Kuamun ni tak mudah bagi Arab nak sebut lah. Jadi digantikan dengan ya. Jadi benda ni pertukaran-pertukaran ni pun memang ada kaedah dia. Tapi kaedah tu berlaku dicari sesudah dengar orang Arab bercakap. Orang Arab cakap macam tu, baru dia cari kaedah. Jadi orang Arab dia tahu kaedah ni sebab dia dah semula jadilah cakapan dia begitu. Jadi kita dengar dia cakap, jadi kita cari kaedah dia. Jadi apabila wa berbaris atas ada alif hujungnya, maka tukarlah pada ya. Itunya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kalau sekiranya wa ni mati, itu memang layak sangatlah dengan baris bawah. Okey. Tapi kalau baris mati, baris bawah, ini ia ni katalah ia ni mati. Kalau ia termati memang qaf ni kena baris bawah lah. Kalau qaf ni tak boleh ubah, jadi kita kena ubah huruf. Kalau kata ia tu baris mati, jadi qaf ni bukan baris bawah. Jadi kita kena ubah sama ada ubah huruf ataupun ubah huruf ataupun ubah baris. Kalau ki ni baris bawah, qaf ni baris bawah, ya ni mati, jadi sesuailah. Boleh mari bati dengan baris bawah dengan ya mati. Tapi kalau sekiranya qaf ni baris atas, jadi ya ni tak sesuai lah kan? Tak sesuai lah. Tak ya di sini. Kena letak alif kalau baris atas. Kalau baris dhammah, kita kena letak waw. Waw mati. Jadi itulah regu dia. Kalau baris bawah sebelumnya sesuai dengan ya. Regu dia. Ya mati. Ya, tahu. Kalau sekiranya baris dhammah pada qaf ni, maka yang sesuainya adalah waw mati. Kalau baris atas, alif yang mati. Jadi pasangan dia macam tu. Jadi kat sini, ya ini sekiranya kia ni ini bukan mana baris qaf ni, baris bawah ni dalam hal ini tak ada peranan apa-apa lah. Yang ada sebab penyebab dia adalah kerana wa duduk di depan alif. Wa duduk depan alif, maka kita kena tukar pada ya.
Tapi kalau mati, itu memang kita kena tukar baris itu sesuai dengan hurufnya. Kalau huruf mati, ya, kalau ya tu mati, baris bawah. Kalau ya tu baris, kalau alif mati, maka qaf ni kena baris atas. Kalau sekiranya huruf wa di sini mati, maka qaf ni kena baris dhammah. Itu yang sesuai dia. Okey? Ustaz. 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 Ya, silakan. Kalau sekiranya dalam peperiksaan lah, saya tak ikut kamus, saya tertulis kiwamun. Saya tulis je. Lepas tu, bila peperiksaan tu akan dikasih full mark ataupun disalahkan betul? Makna sama kan? Kita ikut betul kiwamun, betul masdar tu. Kalau belum belajar lagi tentang apa atau hilal ni, dia kata betul lah. Tapi kalau kita dah sentuh dah hilal ni, kita kena ikut kaedah hilal lah. Okey. Kena ganti dengan ya. Aduh. Okeylah. Terima kasih. Lagi soalan lain? Okey. Ada soalan lain? Kiam. Tak ada ya? Okey, alhamdulillah boleh Ustaz. Tapi kalau dia bahasa dia orang Arab tak boleh lah kita. Okey. Ganti waw jadi ya. Yang kedua B. Waw di hujungnya berbaris dan huruf sebelumnya baris bawah. Ni. Radiwa. Jadi wa ni baris atas. Tapi sebelumnya baris bawah. Jadi dia pun kataan radiwa ditukar kepada wa ni, wa baris atas ni tukar pada ya. Jadi radiya. Radiyallahu anhu. Redha maknanya meredai. Dia telah redha. Siapa redha? Allah. Allah telah meredai. Jadi perkataan asalnya daripada redha, radat wa. Jadi radat wa ni radi wa. Oleh kerana huruf wa di hujung berbaris dan huruf sebelumnya baris bawah, maka baris bawah maka sesuai dengan ya. Kalau baris atas sesuai dengan alif. Kalau baris dhammah sesuai dengan wa. Jadi di sini radiwa. Jadi tak boleh lah wa ni tak sesuai lah. Tapi kalau dad ni huruf baris dhammah, sesuai lah. Radua. Kalau ada perkataan radua lah, tapi tak adalah. Yang adanya radiwa. Radiwa ni pun tak ada dalam kamu, yang adanya dia dah ganti dengan ya. Jadi radiya. Radiyallah. Telah reda Allah. Anhu. Kepada mereka, padanya. Jadi wa ni ditukar kerana sebelumnya di baris bawah. Sebelumnya ada baris bawah. Radiwa. Radiwa maka kita kena tukar kepada radiya. Kalau radua tak payah tukar. Sebab dia baris dhammah. Kalau ada. Kalau radawa dah ya alif wa ni tukar pada alif. Redha. Jadi itulah cara pertukaran tu. Tidaklah payah sangat. Kalau kita dapatkan dia punya kunci dia tu, insya-Allah mudahlah menukarkan. Kenapa ini tukar pada ini? Hanya kita tahulah. Ini baris atas, ini baris bawah. Jadi dia tukar pada ya. Yang ini pula tadi wa, tukar wa ni pada ya. Sebab dia depannya ada alif. Dan seterusnya. Tapi sebenarnya ini bukan payah hafal sangat. Kita tengok ayat Quran, kita dapatlah dia punya apa namanya? Dia punya perkataan tu. Jadi kita tahulah ini bukan ya ni bukan asli, ini ya ni ditukar daripada wa. Dengan syarat kita kena tahu dia punya fa'il madhi dia. Sebab tu fa'il madhi tu dia punya root word. Jadi kalau kita tak dapat nak cari fa'il madhi dia, memang kita masalah sikitlah. Jadi kita kena mahir dengan fa'il madhi. Fa'il madhi itu dipanggil root word. Yang menjadi root word dalam syarat ni dua. Satu fa'il madhi, satu masdar. Betul. Jadi dua tu. Jadi kalau pada perkataan perbuatan adalah fa'il madhi. Kalau pada isim, dia adalah masdar. Kita dapat masdar, kita dapatlah perkataan-perkataan lain. Begitu juga dengan bila kita dapat fa'il madhi, maka kita bolehlah
kembangkan lagi ataupun kita dah boleh dapatkan makna dia. Kalau dalam kamus kebanyakan digunakan fa'il madhi lah. Diberi makna fa'il madhi. Jadi bila dapat fa'il madhi tu kita boleh carilah. Dia punya isi fa'il dia apa, isi maf'ul dia apa, fa'il amal dia apa, fa'il mudhari' dia apa dan sebagainya. Sebab itulah dua itu sangat mustahak. Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh Ustaz, insya-Allah. Ini contoh ayat lah. Ini contoh ayat. Macam da'a. Dah. Doa di atas tadi kan da'awah. Yalah. Da'awah. Tapi Quran tak gunakan da'awah, dia gunakan da'a. Dah tu. Da'a. Okey. Maksudnya doa. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya, kaulan perkataannya, daripada orang yang berdoa kepada Allah ataupun menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh. Jadi sebaik-baik manusia itu, sebaik-baik perkataan itu adalah perkataan yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh. Ini perbuatan yang telah dikonfirmkan oleh Allah bahawa sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik perkataan adalah perkataan menyeru kepada Allah. Menyeru kepada Allah bukan berdoa saja, menyeru orang lain kepada Allah, menyeru diri kita kepada Allah, menyeru kepada keluarga kita kepada Allah. Semua itu adalah kerja-kerja yang terbaik. Waman ahsanu. Ahsanu ni adalah isim tafdhil. Isim lebih. Siapa yang sebaik-baik? Man ahsanu. Sebaik-baik orang, perkataannya adalah menyeru kepada Allah dan beramal yang soleh. Okay? Jadi di sini maknanya menyeru pada Allah maknanya taat pada Allah, ikhlas pada Allah. Wa amilus solehan mestilah berdasarkan kepada amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Itulah dia punya orang yang baik-baik. Jadi da'ain alif. Asalnya adalah da'awa. Tapi dah dipindahkan kepada alif tu digantikan dengan wa tu diganti dengan alif. Okey. Ini contoh yang mudah lah. Contoh yang straightforward kita nampak. Jadi kalau nak tengok da'a ni adalah yang ada dalam kamus da'a. Yang da'awa tu tak ada. Sebab dia dah tukar dah. Itu contoh pada surah Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum. Dan bahawa berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Ni ayat ni pendek sangat. Yang panjangnya apa dia? Yang panjangnya kalau kamu di dalam perjalanan dalam bulan puasa, kamu berpuasa, tetapi berpuasa itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Jadi tasumu ni adalah fa'il. Jadi kalau nak sahihnya kita buka dia punya Quran ayat surah Baqarah supaya kita dapat jelas dia punya ayat 184. Berpuasa. 84. Ayat puasa. Ini dia ayat dia. Biar dia bacalah kita dengar je. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا
خير وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Jadi di sini dia kata puasa itu adalah beberapa hari tertentu, iaitu sebulan. Barang siapa di antaramu yang sakit atau di dalam perjalanan, maka kiralah, hitunglah berapa hari yang tinggal tu. Kemudian atas orang-orang yang mampu bayar fidyah dengan cara memberi makanan, beri makan pada orang miskin. Dan siapa yang rela mengerjakan kebaikan, maka itulah lebih baik baginya, iaitu berpuasa. Wa in tasumu khairul lakum. Jadi kalau kamu berpuasa, itu lebih baik. Maknanya kalau ada orang yang sakit ataupun orang perjalanan, kalau sekiranya dia tak mampu nak puasa kerana sakit ataupun dalam perjalanan, dia boleh buka. Tapi kena ganti balik sebanyak mana yang ditinggalkan. Tetapi Tuhan kata, wa in tasumu khairul lakum. Kalau kamu boleh berpuasa, walaupun dibolehkan berbuka dalam perjalanan ataupun sakit boleh berpuasa, maka itu lebih baik. Di antara boleh memang boleh. Tapi kalau dia puasa, itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Jadi tasumu ni, adalah fa'il mudhari' mansub. Pasal apa mansub? Mansub kerana depannya ada an. Wa antasumu. Sebab itu dia mansub. Apa tanda mansubnya? Dalam ni dikata sini fa'il mudhari' mansub. Apa tanda mansub? Oh. Mansub. Wow. Alif. Wow, domir. Ta ni awalnya awak. Tak awak. Ta ni kamu, awak. Kamulah. Wa ni jamak. Maknanya kamu ramai-ramai lah. Sumuna, Ustaz. Tabumuna, lepas tu dibuang nun, tetap nun, diganti dengan alif. Tepat jawapan tu. Alhamdulillah. Tanda dia mansub adalah buang nun. Hazaf nun. Dia jamak ke? Sepatutnya ini tasumuna. Jamak. Oleh kerana dia mansub, tasumuna tu dia marfu'. Oleh kerana dia mansub, maka kita buang dia punya nun. Buang nun ganti dengan alif. Sebab alif ni tak ada, bukannya ada kena baca dan sebagainya, tak ada apa. Dia baris bulat gitu, maknanya tak perlu dibaca, tak perlu dia ni, cuma tanda dia buang nun. Menunjukkan jamak. Jamak muzakkar salim. Tapi jamak muzakkar salim dalam keadaan mansub. Apa maksudnya? Maksudnya hazaf nun. Jadi depan tu ada an, jadi menyebabkan dia mansub. Okey? Jadi jika kamu berpuasa, maka itulah lebih baik bagi kamu. Kalau kita nak pergi umrah bulan puasa, dalam khutbah waktu makan tu kita dengarnya orang buka air terpecik dia. Air apa? Air gas tu. Kita yang puasa pun rasa nak buka juga sebab dengarkan dan dia bau makanan yang kita terasa nak puasa, nak berbuka. Tetapi kena ingatlah, intasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa, itu lebih baik daripada kamu berbuka. Walaupun dibolehkan. Tapi lebih baik kalau kamu berbuka. Tasumu. Jadi antasumu ni kita panggil dia masdar muawwal. An dengan tasumu itu adalah masdar muawwal. Maknanya an campur dengan fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' dengan an dia jadi masdar muawwal. Dia sudah jadi nama masdar muawwal. Kalau tuan-tuan nakkan penjelasan, buka dia punya i'rab. Dia akan beritahu antasumu itu adalah ayat. Ayat apa? Ayat masdar muawwal. Okey. Yang ini ada apa-apa perbincangan? Suara saya banyak sikit idram hari ini. Okey ya, boleh?
Okey lah Ustaz, boleh wa'an. Okey. Kita kembali kepada nafas kita tadi. Jadi wa'an tasumu khairul lakum, maknanya kalau kamu berpuasa itu lebih baik daripada kamu berbuka. Walaupun dibolehkan. Walaupun kamu ada cukup SOP nak berbuka, boleh buka, tetapi berpuasa itu lebih baik. Kemudian ini qiyam. Perkataan qiyam tadi yang kita bincang tadi. Daripada qawama. Bukan qiyam. Qiyam ni maknanya ini dah sukarlah. Kita tak jumpa qawama, tak ada. Kita jumpa tapi qiwama tak ada, tapi kita jumpa qiyam. Qiyam ni. Jadi kemudian itu ditiup sangkakala sekali lagi, maknanya 2 kali, maka tiba-tiba mereka berdiri seraya menunggu arahan berikutnya. Sum nufiha fihi akhra fa izahum qiyamun yanzurun. Maka apabila ditiup, nufiha, ini adalah fa'il madhi tapi majhul, ditiup. Kemudian ditiup. Jadi dia tak cerita siapa yang meniup, tapi dia cerita apa yang ditiup. Yang ditiup ini adalah sangkakala tu. Dia namakan sangkakala lah. Tak tahu nama yang sebenarnya, tapi banyak tafsir mengatakan itu sangkakala. Sangkakala tu yang malaikat Israfil yang pegang teropong itulah. Tunggu masa nak tiup je. Jadi apabila ditiup padanya kali kedua, ukhra, sekali lagi, fa izahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri. Bukannya lama, bukannya makan masa lama nak bangun tu. Qiyaman ini maknanya tiba-tiba dia berdiri, ni maknanya lepas dia tiup tu berdiri. Tak adalah makan masa 2-3 jam ke, tak ada. Tiup je bangun, semua bangun. Semua isi kubur waktu itu bangun. Serentak. Tak makan masa lama. Macam Tuhan nak buat sesuatu. Tuhan nak buat sesuatu, dia hanya kata kun. Kun fayakun. Jadi, bila kun fayakun tu, kun fayakun. Ada fa di situ. Fa tu fa menunjukkan sekejap masa. Tidak makan masa lama. Fayakun. Kun fayakun. Jadi ini bila tiupnya faiza. Faiza maknanya fa tu cepat. Tak ada makan masa. Dan Tuhan nak buat apa benda dia kun fayakun terus jadi. Tak adalah lepas dia sebut kun tiba-tiba 2 bulan kemudian menjadi tak. Kalau Tuhan kehendak, masa waktu itu juga berlaku. Lepas sebut kun dia terus berlaku. Jadi begitu di sini, tiup je terus bangun. Tak adalah ada yang tengah bongkok-bongkok nak bangun. Tak, terus semua terus sekali semua bangun. Jadi faizahum qiyamun yanzurun. Mereka terus bangun dan masing-masing tertunggu-tunggu apakah arahan lepas ini. Arahan lepas bangun itu apa benda. Jadi itulah dia punya keadaan dia, maknanya cepat. Bukannya lambat-lambat, tak ada. Semua mesti cepat-cepat je. Bangun dia terus. Dia arahkan oleh malaikat, ada yang pergi ke terus masuk surga. Masuk surga. Ada yang kan terus masuk neraka, masuk neraka. Ada yang dia arahkan pergi ke tempat timbang amal, pergi timbang amal. Ustaz, yang bangun daripada kubur tu Ustaz, Ya. Itu maknanya dia menunggu kan, dia terus bangun dari kubur. Orang yang mati tidak dikuburkan, dia tak ada mati dalam laut ke? Ya, betul. Tetapi walaupun dia mati, katalah hanguslah, mati terbakar, hanguskan. Jadi oleh kerana dia mati hangus tu, maknanya dia tidak bangun dari kubur ke? Tak. Walaupun dia mati hangus ke, mati jatuh dari ekor terbang ke, ataupun makan ikan ke, atau whatever jenis mati, dia mesti ada. Dia apabila tiup dia mesti dia hidup balik. Sebab kata setengah pandangan ulama tu dia kata
pada tulang ujung, tulang apa dia panggil? Ujung. Sulbi tu. Di situ ada dikatakan chip. Kita chip Chip. ada. Chip. CHIP, chip. Macam komputer kita ada chip. Jadi chip tu boleh, daripada chip tu lah boleh pump hidup balik. Macam kita chip komputer lah. Bila chip tu bekerja, maka keluarlah dia punya program. Jadi begitu juga dengan ni. Walaupun maknanya dia ni hilang dalam perut ikan ke dan sebagainya, tapi chip tu masih ada dan chip itu akan aktif apabila ditiup dengan sangkakala. Tak kisahlah orang tu mati kena bakar ke, orang tu mati dalam air ke, mati, kira bagi dia kubur dia air lah, laut. Ada yang bagi dia adalah yang dibakar tu. Yang dibakar tu pun dia akan letak atas bumi tu. Walaupun dia dibakar. Tetapi arang dia tu dan sebagainya akan letak atas bumi, letak kat mana. Jadi atas bumi maknanya kubur. Walaupun tak masuk dalam tanah, tapi atas bumi tu kubur. Betul lah. Jadi bila tiupnya terus keluar. Jadi di sini ada faiza, fa tu menunjukkan cepat. Fa tu menunjukkan tak bertangguh lah. Okay. Faiza. Jadi ini qiyam. Jadi qiyam. Jadi perkataan qiyam ni adalah perkataan asalnya qiwamun. Tapi kepada ya. Begitu juga radi. Radiyallah. Radiyallah asalnya adalah radiwa. Radiwa. Oleh kerana itu, wa tu bagi hujung, bagi kemudian depannya ada bagi bawah, maka ditukar pada ya. Jadi hendaklah kita sebut laqad radiyallahu anil mu'minin iza yubayyi'unaka tahta syajarah. Sesungguhnya Allah telah redha kepada siapa? Orang-orang mukmin, anil mu'minin. Iza yubayyi'unaka, mereka berjanji setia. Mereka berbaiat dengan kamu tahta syajarah, di bawah pohon, di bawah satu pohon. Masa Rasulullah SAW berbaiat dengan sahabat-sahabat tu di bawah pohon-pohon di Hudaybiyah. Masa kami pergi melawat Hudaybiyah, kebetulan di situ ada seorang daripada rombongan daripada Indonesia. Dia cerita dengan detail tentang Hudaybiyah, tentang pokok itu pun dia cerita. Tapi dia kata pokok tu dah tak ada lagi dah. Sebab dah dimusnahkan oleh tak silap Sayyidina Umar. Sebabnya dia tak nak menjadi tempat apa? Tempat nak dapatkan apa? Apa nama? Itulah macam kubur orang alim, pokok besar dan sebagainya. Jadi dia tak nak benda tu jadi macam tu, maka dia dimusnahkan dia punya pokoknya. Tapi dia tunjuklah tempatnya lebih kurang taman. Jadi perjanjian ini adalah yubayyi'un ni adalah maknanya berjanji teguh ataupun berbaiat dengan Rasulullah di bawah pohon pokok. Pokok tu dah tak ada lagi dah. Tapi ceritanya apabila rombongan Rasulullah SAW nak pergi buat beribadah ataupun nak pergi umrah ke Mekah, dah bawa binatang-binatang ternakan yang nak disembelih dan sebagainya. Quraisy kata tak boleh masuk. Tahun ni tak boleh masuk. Tahun depan pun boleh masuk. Jadi oleh kerana itu dia hantar Sayyidina Osman pergi ke Mekah untuk berbincang supaya membolehkan kaum Islam masuk. Rasulullah dengan umat-umat masuk. Kemudian dapat berita dikatakan bahawa Sayyidina Osman ni telah dibunuh oleh kaum Quraisy.
Maka waktu itu Rasulullah bernekat memutuskan untuk apa jadi pun tak kisahlah untuk membela Osman. Dan mereka berbaiat dengan Rasulullah. Berbaiat maknanya janji setia. Sumpah setia. Itu makna yubayyun, bersumpah setia. Maknanya kami akan ikut Rasulullah apa saja. Sama adalah keadaan perang ke, dalam keadaan aman ke, apa saja kami ikut. Apa saja yang Rasulullah arahkan akan buat. Tak ada tanya kenapa dan sebagainya. Jadi Allah redha. Allah redha dengan bai'ah tu. Yang di bawah pokok tu redha. Allah redha. Maknanya kalau tak silap waktu itu ada 1,000 lebih orang lah umat Islam. 1,000 ke lebih kurang tu lah. Maknanya apabila Allah redha, maksud redha di sini adalah maknanya mereka akan masuk syurga. Apa lagi nak kan masuk syurga itu bukan saja tergantung pada amalan. Amalan kita ni tak layak nak masuk syurga walaupun kita banyak buat. Tapi dalam banyak-banyak tu ada yang tak tepat, ada yang tak kena, ada yang adalah dia punyanya. Kalau nak ikutkan amalan kita tu memang tak boleh masuk syurga, tak layak. Tapi yang masuk syurga tu kenapa? Kerana keredaan Allah. Jadi kalau Allah redha lah kepada orang mukmin yang berikat setia janji dengan Rasulullah, maknanya mereka akan masuk syurga. Jadi bukan tak ramai tu. Tapi ketika itu memang itulah bilangannya yang ada. Jadi maknanya kalau 1,000 orang lah. Semua mereka itu ahli syurga. Jadi radiyallah. Radiyah daripada radiwa. Wa tu dah ganti dengan ya. Sebab wa tu baris atas duduk selepas baris bawah. Wa ni baris bawah. Jadi radiyah. Jadi Ustaz. Ya. Ustaz. Ya. Saya dah tengok perkataan radiyah ni. Ya. Ada separuhnya dia tulis macam alif masurah, ya tu tak bertitik, yang sini bertitik. Ini fi'il madhi. Ini macam mana nak bezakan antara titik dan tak titik? Kalau tak ada titik dia kata jadi alif masurah. Ya, betul. Yang ni pula jadi radiyah. Ya bertitik pula. Kalau kita ikut macam dia tasrif sini radiyah ya dha. Lepas tu dia pakai alif masurah. Okey. Itu yang saya tak faham tu. Ya. Dia boleh jadi ya bertitik tak bertitik. Ya. Mudah-mudahan dalam ni ada jawapan dia. Nanti ya. Saya cuba tengok. Susah. 48. 48 ada dia tulis. Ke 18. Mudah-mudahan ada jawapan. Tengok dulu dia. Okey. Saya tunjukkan ini supaya tuan-tuan dapat lihat sendirilah. Ini dia. Dia. Ini dia. Okey. Jadi radiyah yardha. Jadi perkataan radiyah ni asalnya radiwa. Okey, faham. Jadi dia dah tukar pada radiyah. Ya tu ada titik. Di sini tak ada titik. Jadi ketika dia fa'il madhi dia radiyah, ya tu ada titik. Tapi apabila fa'il mudhari' pula ya tu dibuang. Titiknya dibuang. Jadi alif maksurah. Jadi yardha. Jadi radha ni ya ni menunjukkan ya maksurah sebab ini ada tanda maksurah ni. Yang halus. Alif tu. Jadi daripada radiyah ya ada titik kepada yardha. Dha ni ada alif di depan ini. Menunjukkan alif ya ni ada alif maksurah. Itu makna itu mudhari' kan? Ini mudhari'. Ini madhi. Madhi mudhari'. Ini Mana setiap kalau ditukar kepada mudhari' dia akan jadi alif masurah.
akan jadi ditukar pada maksurah. Kalau fa'il amar dia irdah. Kemudian yang berikutnya ini adalah dia punya mazdar dia. Ridwan. Ada masrah pula. Ataupun Ridwan. Ridwan. Orang nama Ridwan. Ridwan maknanya redha. Tuan Haji Ridwan. Di sini makna Ridwan. Redha lah tu. Orang yang keredaan lah, maknanya keredaan. Kalau orang yang mendapat redha, radin. Radin. Ni ada dua bawah ni. Zat ni ada dua bawah. Apa sebabnya? Ingat balik. Kita punya sifat 20 yang ke-20. Okey. Yang itu kena ingatlah, kena tengoklah balik kalau lupa. Kenapa ini isim fa'il tapi baris dua bawah. Apa namanya? Kaedah yang ke-20. Kaedah yang 20, okey. Kemudian Madhiyan. orang yang diredai adalah mardiyun. Madhiyun. Mardiyun. Mardiyun tu orang yang diredai. Radiyun orang yang meredai. Meredai. Orang yang isim fa'il. Isim fa'il redha ni tak ada orang lain lah melainkan Allah SWT. Yang boleh bagi redha tak redha ni Allah. Dari segi ketuhanan. Tapi kalau ibu bapa boleh juga. Ibu bapa meredai anak ni radin juga. Jadi orang yang meredai. Yang ni orang yang diredai. Madhiyun. Madhiyun. Okey. Okey. Okey lah Ustaz. Okey, right. Okey. Ada soalan lain berikut tentang ni? Tak ada ya? Tak ada, kita kembali kepada kita punya nota tadi. Jadi laqad sesungguhnya radiyallahu Tuhan telah redha. Allahu maknanya pembuat dia atau fa'il dia. Pelaku dia adalah Allah. Allah yang redha. Pada siapa? Kepada orang mukmin. Yang mana? Yang telah berjanji setia dengan Nabi. Ingat, Ka ni maknanya Rasulullah di bawah pohon pokok. Atas saja. Alangkah gembiranya mereka. Dah masih hidup lagi, dah tahu dah boleh dapat syurga. Okey. Jadi mungkin surat berikutnya wa ganti ya lagi. Wa ganti ya lagi iaitu wa berbaris mati. Wa berbaris mati asli bertemu dengan ya di dalam satu kalimah. Tukar wa kepada ya. Contohnya macam ni. Marmuyun. Marmuyun ni adalah isim maf'ul. Maf'ulun. Ini dia punya wazannya maf'ulun. Maf'ul. Min ain min fa'il wa lam. Maf'ul. Jadi maf'ul ni kita isi dengan ra ma ya, kita dapat marmuyun. Isim maf'ul. Maf'ul mim fa'il wa lam maf'ul, kita isikan dengan ra wa ma, jadi kita dapat marmuyun. Marmuyun ni jadi wa ni baris mati. Dia kata wa berbaris mati asli. Bukannya bukan ubah-ubah, tidak, memang asli bertemu dengan ya dalam satu kalimah. Ya ni. Jadi wa mati ni bertemu dengan ya. Wa ni memang baris asli, bukan baris baru tukar, tidak. Berjumpa dengan ya, maka tukarlah wa yang mati ni kepada ya. Jadi kita dapat marmiyun. Marmiyun ada sabdu di sini. Marmiyun. Jadi wa ni tukar pada ya. Jadi wa ya ni yang mati jumpa dengan wa, ya berbaris dhammah, baris dhammah tanwin, maka terdapat marmiyun. Marmiyun ini adalah isim maf'ul kepada
rawama. Rawama. Jadi isim maf'ul kepada yang balin. Balin rawama. Kalau yang dibalin marmuyun. Marmuyun ni wa mati ada ya depannya, maka kita sabdukan dia. Jadi marmiyun. Marmiyun ini adalah benda yang dibalin. Benda yang dilontar. Kalau pelontar dia adalah ada baris dua di ujungnya. Okay. Baris mim tukar Ustaz. Apa dia? Baris mim tu tukar. Daripada min itu bawah. Yang asal tadi atas. Yang ni. Marmuyun tu. Yang ni. Nah, itu bawah. Tukar bawah. Okay. Ya, betul. Jadi kenapa kita tukar kepada baris bawah? Kerana kita tukar pada ya dulu. Barisnya apa ya ni? Mati kan? Wa ni baris mati. Bila wa baris mati, tukar jadi ya baris mati. Bila ya baris mati, dhammah dia tak sesuai. Kena turunkan ke bawah. Nak baca tak boleh. Payah baca kan? Jadi kena turunkan min tu baris bawah. Kita dapat marmiyun. Marmuyun. Sebab kalau wa ni kemudian min ni sesuai lah. Mu ni dhammah dengan waw. Tapi apabila ya kita ganti ya mati dah tak sesuai dengan mu. Kena mi. Jadi bunyi marmiyun. Sebab ya mati ni di belakangnya dia bagi bawah lah. Min dia bagi bawah lah. Daripada dhammah tadi kita bagi ke bawah. Sebabnya jumpa ya mati. Ya mati barisnya yang sesuai adalah baris bawah. Jadi dapatlah marmuyun jadi marmiyun. Jadi min ni baris bawah kerana jumpa ya mati yang baru ditukar. Kaedah dia. Kaedah tu. Okey. Terima kasih. Memang pandai kepala lah. Pandai kepala tu. Nak berurus. Ingat je, bila dia ya, pun ke bawah je sampai. Itulah. Ingat je ya. Memang berpusing-pusing lah. Kalau kita pergi step by step, slow, insyaAllah benda tu tak susah. Aduh, ya Rabbi. Boleh lah, boleh. Boleh dipelajari lah, boleh dipahami. InsyaAllah Ustaz. Tukar kat. Ustaz, maaf Ustaz nak tanya, nak confirm je lah. Ya. Wow baris mati asli bertemu dengan ya, diganti dengan dalam satu kalimah diganti dengan ya. Jadi bila dia jadi marwi, jadi wow ya sabdu ni ada double ya dalam ni Ustaz. Ada double ya ini sebab ada tak sabdu ni. Masa diganti kan. Ada sabdu ni ya. Okey Ustaz. Marmiyun. Okey. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Nak tanya, saya yang rujuk pada ayat yang dinyatakan tu 8:17 Ustaz. Ya. Dan di sini tulis kata walakinnallaha rama. Macam mana kaitannya Ustaz dalam yang Quran ni? Saya tak nampak pun marmiyun Okey. Nanti dalam Quran tu Ustaz. Okey, kita pergi kepada ayatnya. Ayat 8, surah 8 ayat yang ke-17 ya. Surah 8 ayat 17. Okey. Ayat 17.
Marmiyun. Marmiyun. Walakinnallah rama. Macam mana Ustaz? Tak ada perkataan Ramiyun tu ya. Ya Ustaz. Macam mana jadi macam tu Ustaz? Nanti tengok ya. Kamu melampau, kamu melampau. Ramita. Ramai tak, kamu melampau. Ramai tak, kamu melampau. Rami, Melempar. melempar. Ramiyun yang dibalin, maknanya isim maf'ul. Ya betul Ustaz, ada Ustaz. Kalau dia ambil dia punya apa dia rami, yarmi, irmi, ram. Ada rami. Yang ada di sini Rami saja, tak ada Ramiyun, tak ada. Yang ada dalam ayat ni adalah Ramaita. Ramaita iza ramaita, maknanya bukanlah kamu membunuh mereka. Maknanya kamu melempar panah kat dia, akan tapi Allah yang melempar mereka. Wama ramaita, dan bukanlah kamu yang melempar, ketika ramaita, ketika kamu melempar. Yang melempar itu adalah akan tetapi Allah rama, Allah yang melempar. Jadi dan dia hendak menguji orang mukmin. Jadi perkataan ramiyun ni tak ada di dalam ayat ini. Yang adanya cumalah ramai. Ramaita. Ramaita itu adalah kamu telah melontar. Tetapi ramaita ni adalah fa'il madi. Fa'il mudhari' dia. Fa'il mudhari' dan fa'il dia punya ni. Cuba kita tengok sini. Biar. Nanti kita tengok ada tak. Harap-harap ada. Ni ramaita ni adalah fa'il madi. Fa'il madi. Kemudian dia punya apa ni? Ramaita. Ni fa'il madi. Ta tu maknanya dia punya fa'il. Asalnya rama. Kemudian dia punya fa'il mudhari' dia yarmu. Tak apa. Tak bergerak. Nanti jap. Jadi rama ni adalah fa'il madi. Yarmi fa'il mudhari'. Irmin ini adalah fa'il amar. Lontarlah. Kemudian ramyun. Ramyin, maksudnya ramyi lah, ramyi. Ini adalah fa'il amar, ini ramyi. Ini dia punya mazdah. Ramin. Ramin adalah yang melontar. Marmiyun, marmiyun adalah yang dalam contoh tadi. Kena. Marmiyun. Marmiyun ini adalah yang dilontar. Yang kena lontar, yang dilontar, yang kena lontar lah. Jadi marmiyun. Asalnya marmuyun. Asalnya marmuyun. Tapi oleh kerana wa ya ni kita dah buang, wa yang lepas min tu kita gantikan dengan ya, jadi ada satu lah. Betul, kita dapat marmiyun. Marmiyun ini adalah dia isim atau maf'ul. Maf'ul pada rumah.
Jadi dalam contoh ayat ini bukan dia tunjukkan perkataan marmiyunnya, cuma raminya, kemudian dia punya rami ni fa'il madhi dia. Tapi contoh yang kita nak daripada rami ni adalah dia punya maf'ul dia. Maf'ul dia itu yang kita dapat marmiyun. Bagaimana dalam kita punya ni marmiyun. Isim maf'ul. Bukan dalam ayat ni ada perkataan ni. Tidak, marmiyun tu. Yang adanya adalah ramaita. Dari ramaita tu fa'il madhi. Kemudian fa'il mudhari'. Kemudian ada fa'il amar. Kemudian ada mazhar. Ada isim fa'il. Ada isim maf'ul. Ini isim maf'ul dia. Bukannya perkataan ni dalam ayat tu. Cuma dia ambil kataan ini, ayat ini yang ada sebut rami. Ramita. Ramaita. Jadi ramaita tu kita dapatlah isim maf'ul dia adalah marmiyun. Okey. Perubahan tu lah, penerangan kajian tu lah. Kajian je lah. Ilah. Okey. Boleh? Jadi sebab itu dia punya Ilah. Okay. Ilah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Kita kembali kepada Ayat. Jadi nama ayat ni bukan ayat tu ada sebut kataan tu. Tapi ada fa'il madhinya di situ. Dari situ kita dapatlah cari dia punya marmiyun. Makmulun. Okey, kemudian wa berbaris mati selepas huruf baris bawah. Ni wa berbaris mati selepas huruf baris bawah. Sebagai contoh, miau adun. Miau adun. Jadi wa ni berbaris mati, duduk selepas min baris bawah. Jadi payah nak bunyi. Oleh kerana payah nak bunyi, oleh kerana min baris bawah, kita tukarlah wa ni kepada ya. Jadi jadilah mi daripada mau mi'at ni adalah min baris bawah ni maknanya adalah tempat ataupun waktu. Tempat berjanji ataupun waktu berjanji. Daripada miau adun, jadi wa duduk selepas baris bawah, jadi kita tukar pada ya. Jadi mudahlah bunyinya. Mi'at. Mi'at. Yufliful mi'at. Tidak mungkir janji. Jadi Allah itu tidak mungkir janji. Jadi mi'at ni adalah janji. Ataupun tempat berjanji. Ataupun waktu berjanji. Mi'at. Bagi bawah min. Min tu bagi bawah. Jadi mi'at adalah waktu berjanji ataupun tempat berjanji. Isim makan ataupun isim zaman. Okey. Tempat berjanji. Jadi tempat berjanji ni daripada asalnya adalah wa'ada. Wa'ada. Kemudian dia punya tempat perjanjian tu di bawah pokok tu miau. Mau. Adun. Payah nak sebut. Wa tu payah nak sebut. Oleh kerana wa tu payah nak sebut, maka wa tu ditukar kepada ya, kerana depannya baris bawah. Min tu baris bawah. Jadi mi'at. Yakhliful mi'at. Allah tidak memungkiri janji. Mi'at. Jadi wa ganti ya. Apabila di depan wa itu ada baris bawah. Jadi urut dia wa'ada kan? Wa'ada. Janji. Wa'ada maknanya janji. Dia telah berjanji. Terima kasih. Okey. Kalau nak tengok pun boleh juga. Buka lah ini surah ni. Surah yang ketiga ayat 194. Jadi kita dapatlah mi'at. Mi'at tu maknanya dia punya tempat berjanji. Isim makan ataupun isim selamat. Begitu juga yang ini, wa di akhir isim huruf keempat atau lebih. Jadi wa di akhir isim huruf keempat atau yang kelebih. Jadi wa ni huruf yang keempat atau lebih. Jadi sekarang ni dia huruf yang kelima. Huruf yang pertama ta, lepas tu ain, lepas tu alif, lepas tu atau baru wa. Jadi wa ni lebih yang keempat atau yang kelima atau ke atas ni. Jadi apabila wa ni
wa di akhir isim. Wa tu di akhir isim. Isimnya sini ta'atuun. Ta'atuan. Ta'atuan ni maknanya ketagih. Ataupun buat nekat. Membuat satu kerja nekat. Ataupun ketagih lah. Ketagih ni orang yang ketagih tu orang yang buat kerja yang nekat lah. Jadi ta'atun, ta'atuan. Jadi tuan-tuan dia payah nak sebut. Jadi oleh kerana sebut, dia tukar pada ya. Jadi ta'atian. Ta'atian ni orang ketagih lah. Ketagih rokok ke, ketagih arak ke, ketagih dadah ke. Itu adalah ta'atian. Asal-asalnya adalah ta'atuun. Wan bagi dua, ta'atuun. Jadi ganti dengan ya. Sebab apa? Sebab wa ni di hujung nama. Di hujung nama isim yang keempat ataupun yang kelima. Ia ni yang kelima. Jadi oleh kerana yang kelima, wa ni kita kena tukar. Tapi kalau wa tu yang ketiga, jangan tukar. Kalau yang ketiga, jangan tukar. Tapi kalau yang keempat atau yang kelima atau yang keenam, wa tu kena tukar pada ya. Jadi bunyilah ta'atian. Ta'atian. Asalnya ta'atuan. Ini tak ada dalam contoh dalam Quran tak. Oleh kerana tak ada nombor ayatnya. Jadi nombor ayat ni bukan ayat yang ada mengandung kata ni. Tapi ada yang fa'il madi dia ke, fa'il mudhari' dia ke, ataupun dia punya madar ke dan sebagainya. Bukan perkataan yang tepat-tepat macam ni, tidak. Okey? Tak apa, yang ini kalau tak ingat tak apa sebab tak ada dalam Quran. Yang atas tak ada macam rasa tak ada. Yang 54 ni rasa ayat 5. Tak ada dalam Quran kan? Yang ni memang tak ada. Saya tengok tak ada. Tak ada. Tak apalah kalau tak ingat pun tak apalah. Tapi oleh kerana bahasa Arab ni kaedah dia ada di situ. Kaedah dia masih ada. Tapi Quran tak gunanya. Sebab sebenarnya Quran hanya menggunakan sebahagian, bukan semua kaedah bahasa Arab itu digunakan oleh Quran. Sebab apa? Kaedah bahasa Arab ni banyak yang menyusahkan. Jadi kalau Quran tu ambil kaedah-kaedah yang susah-susah dibubuhkan situ, maknanya Quran tu tidaklah senang. Sedangkan Tuhan kata Quran ni senang. Senang dibaca, senang dipelajari. Jadi maknanya ini rahmat Allah lah, tidak memilih kataan-kataan yang pelik-pelik dalam Quran. Jadi maknanya semua yang ada-ada ni kata yang senang, mudah. Yang susah-susah pun ditukar menjadi mudah. Macam miau anda tukar pada mi'ad, kan mudah. Itulah dia punya rahmat Allahnya kepada pembaca Al-Quran ni. Dia bagi kata yang mudah-mudah. Tak ada yang pelik-pelik yang sampai bergulung-gulung lidah nak sebut, tak ada. Sebab Quran tu mudah dipelajari. Siapa boleh faham, insya-Allah. Okey. Berikutnya ayat 54 ni bukan ayat Quran yang bunyi begini. Ini hanya perkataan tu ada dalam ayat yang berbunyi. Ada. Fata'ata. Ada kan? Ada. Jadi maka ni memanggil kawannya. Lalu berbuat nekat, maka ia membunuh unta. Panadau, maka dia panggil. Siapa yang dipanggil? Sahibuhum, kawannya. Maka fata'ata. Lepas tu ka'akara. Fa'akara maknanya membunuh unta tu. Jadi mereka memanggil kawannya, maknanya satu orang tu yang hero itu nak bunuh unta tu, dia tak buat sendiri, dia panggil kawan dia. Kemudian dengan kawan-kawannya, dengan grup dia dia bunuhnya unta tu. Unta siapa? Unta Nabi Saleh. Mereka bunuh. Jadi akibatnya mereka menerima satu pekikan suara. Satu suara yang keras, semuanya mati belaka. Rakyat anti pada unta tu yang tak nak ikut nasihat Nabi Saleh tu, semuanya mati kerana satu suara je. Pekik sekali habis. Sebab apa tu habis suara? Sebab rumah dia tu rumah yang kokoh.
buat daripada bukit, buat daripada batu. Jadi rumah tu kalau nak atas angin sikit-sikit dia tak mustah. Tapi dengan cara suara rumah tak mustah. Tapi orangnya habis mati bakar kerana dengar suara. Perkataannya ta'ata. Ta'ata. Di sinilah ta'ata. Jadi ganti ya. Ta'atian. Jadi alif maksurah ni digantikan dengan alif maksurah. Ada kata asalnya ta'atuan. Ta'atian. Jadi ta'atian ni bermaksud bahawa mereka bernekat nak bunuh unta. Walaupun arahan telah diberi kepada oleh Nabi Saleh, jangan usik. Nanti kalau usik nanti kamu akan dapat bala. Tak percaya. Jadi mereka menekat memang nak bunuh unta. Jadi ta'atian. Menekat ataupun ketagih. Dalam hal ini tak sesuai lah tagih. Sebab mereka bukan tagih, tapi mereka nak sangat bertekad, berazam nak bunuh unta tu. Maka mereka bunuhlah. Akibatnya mereka terimalah dia punya. Jadi kataan asalnya lah ta'ata. Fa'il madhi dia. Fa'il mudhari'-nya ya ta'ata. Fa'il mudhari'. Kemudian ta'atan. Ta'atan tu adalah dia punya ini adalah fa'il amar. Kemudian dia punya ta'atian ini adalah mazdar dia. Jadi mazdar dia. Ini mazdar yang kita gunakan tadi. Ta'atan tu adalah mazdar dia. Jadi kemudian muta'atin adalah isim fa'il. Orang yang melakukannya. Kemudian muta'ata. Muta'ata ini adalah isim maf'ul. Isim maf'ul. Membuat. Mungkin buat. Isim maf'ul. Okey. Maknanya ada dalam Quran, bukan tak ada. Ada. Ayat 54. Surah 54 ayat 29. Ada. Ta'ata. Jadi asalnya adalah ta'atuan. Tapi Quran tak tulis ta'atuan. Dia tulis ta'atian. Dia dah gantikan awak. Siap-siap dah gantikan. Okey. Kemudian berikutnya gantikan waw atau ya menjadi hamzah. Jadi gantikan waw atau ya. Makna di sini boleh jadi waw, boleh jadi ya. Jadi qawilun. Qawilun ini adalah fa'il kepada qala. Qala. Bila qala kita kembali kepada asal jadi qawala. Bila qawala nak buat isim fa'il dia fa'ilun. Fa'ilun bagi atas fa, kemudian ain ni bagi bawah, lun ni dia punya isim lah. Jadi daripada fa'il jadi qawilun. Qawilun jadi wa ni bagi bawah. Jadi apabila wa ni bagi bawah, kita gantikan sebelumnya ada alif tambahan. Ingat balik yang ke berapa tu lagi? Apabila wa berbaris bawah, apabila wa berbaris duduk selepas alif tambahan. Ini alif tambahan ni, qawilun ni, qa tu alif tu adalah alif tambahan. Duduk selepas alif tambahan, berbaris bawah, maka dianya ditukar kepada hamzah. Kalau lupa tengok balik ayat 20 tu. Sifat 20 kita tu. Jadi wa duduk selepas alif tambahan, maka wa tu ditukar pada hamzah. Jadilah qawilun. Bukan qawilun, tapi qawilun, hamzah. Waw ataupun ya dalam isim ain pada fa'il. Jadi gantikan wa ataupun hamzah ataupun ya kepada hamzah. Jadi ini wa duduk selepas alif tambahan, maka tukar pada hamzah. Maksud dia yang berkata. Isim fa'il yang berkata. Yang bawah ni pula waw atau ya di akhir kalimah dan selepas alif tambahan. Jadi
Waw ni duduk di akhir kalimah dan selepas alif tambahan. Alif tambahan da'awun. Da'awun. Ini adalah mazdar. Mazdar kepada apa? Da'a. Kalau mazdar dia isim terbitan daripada doa. Jadi makna apa? Pendoaan. Doa je lah. Kita panggil doa je lah. Jadi daripada da'awun kepada da'aun. Waw atau ya di akhir kalimah. Selepas pada alif tambahan, gantikan waw atau ya menjadi hamzah. Jadi dari waw tadi menjadi hamzah. Jadi doaun daripada doaun. Okey. Ini repeat yang dulu je. Cuma dia kita ada ulang yang dulu je. sifat 20. Ingat sifat 20 tu okey insya-Allah. Cuma dia punya dia beri contoh-contoh yang memudahkan kita nak ingatlah. Ini contoh yang melempar tadi, ini contoh yang ada mi'at tadi. Mi'at rasanya wa'ada dia punya fa'il madhi, fa'il mudhari' ni ya'idu. Jadi wa tu dibuangkan. Jadi dapat ya'idu. Kemudian berjanjilah, in janjilah. Wa'dan tu adalah isi dia punya mazdar. Ataupun indatan pun mazdar juga. Ataupun mau'idun pun adalah mazdar juga. Lepas tu mau'idatan pun mazdar juga. Lepas tu mau'udan. Ini isim maf'ul. Isim maf'ul. Yang ini pula wa'ada. Ini adalah maf'ul. Fa'il. Ini sama juga. Wa'adu dah. Wa'adu. Tapi yang ini dalam bentuk wa'ada, yang ini dalam bentuk isim maf'ul. Okay. Wa'ada. Ini pun yang tadi juga dia nak kerangkan lagi. Macam qala qailun. Ini ayat Quran. Surah 18. Ayat 18 ni surah Kahfi kan? Kahfi. Qala qailun minhum am labistum. Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Mereka berkatalah. Qala dia telah berkata. Siapa dia? Qailun. Qailun tu adalah orang yang berkata. Qailun. Qailun ni adalah orang yang berkata. Dia isim fa'il. Isim fa'il kepada qala. Di antara mereka berapa lamakah kita tidur? Mereka berkata kita tidur selama sehari ataupun sebahagian hari pusat. Dia tidur 300 lebih tahun. Maka dia rasa macam sehari saja ataupun sebahagian hari. Tak sampai sehari pun. Qail maknanya mereka berkata minhum kam labistum. Berapa lama kita tidur? Qalu ada seorang jawab labisna yauman aw ba'da yaum. Kita tidur hanya satu hari ataupun sebahagian. Ba'da ni maknanya sebahagian. Sebahagian daripada hari, tak sampai sehari lah. Jadi Tuhan jadikan dia tidur dalam gua tu dia rasa macam sehari je tidur ataupun sebahagian hari je. Walaupun dia ditidurkan selama 309 tahun mengikut tahun hijrah. Kalau kita kira tahun hijrahnya 309 tahun. Kalau ikut masihnya 300 tahun. Kalau 300 tahun maknanya tahun masih. 309 tahun maknanya tahun hijrah. Sebab dia kata di situ 300 tambah dengan 9 tahun. Jadi 9 tahun itu tambahan kepada hijrah. Dikira mengikut tahun hijrah. Jadi setiap 300 tahun tambah 9 tahun. Setiap 100 tahun tambah 3 tahun. Jadi setiap 66 tahun tambah 2 tahun. Jadi kalau umur itu 66 tahun, maknanya dia telah 68 tahun mengikut umur hijrah. Umur dia ikut kalender masih 66 tahun katakan. Ataupun umur dia 33 tahun. 33 tahun ikut masih. Tapi sebenarnya dia telah berumur 34 tahun. Ikut hijrah. Ataupun 66 tahun, dia telah 38 tahun. Kalau 100 tahun,
maknanya dia setelah tambah dengan 3 tahun lagi. Jadi maknanya tentu kalau sekiranya 300 tahun dia jadi 9 tahun tambahan mengikut hijrah. Jadi maknanya bolehlah kita pakai time kalender hijrah dan juga kalender Masih. Kalender Masih itu nama je, sebenarnya ikut matahari. Matahari pun hak Tuhan juga. Ikut hijrah, ikut bulan, Tuhan juga. Jadi dua-dua tu boleh. Tidaklah maknanya kalau kita pakai tahun hijrah, tahun Masih itu maknanya kita ikut festive tak. Kalau ikut hijrah tu maknanya tahun Islam. Tidak. Sebab ikut tahun bulan, ikut tahun matahari. Dua-dua tak boleh. Bezanya adalah selama 300 tahun, 9 tahun beza tu. Maknanya 100 tahun, maknanya 3 tahun. Kalau tempoh 100 tahun hijrah, 300 tahun Masih. Maknanya 303 tahun mengikut hijrah. Jadi kalau kita dibayar gaji yang kerja dengan kerja agama yang kami ke mengikut tahun hijrah, kita untung. Kalau kita kerja 30 tahun, kita dapat 33 kali. 34 kali gaji. Kalau ikut Masih, kita dapat 33 je. Tapi kalau ikut hijrah, kita dapat 34 kali gaji. Bukan 34 kali gaji, 34 kali 12 gaji. Sebab 11 kali kan. Maknanya banyak. Untung ikut tahun hijrah. Jadi kalau rakyat dia tahu bahawa hijrah itu menguntungkan orang yang bekerja, mungkin dia nak tuntut. Kita ikut hijrah lah. Bagus. Sebab dapat lebih dia punya. Okey Ustaz, saya nak tahu Ustaz. Silakan. Permulaan hari. Ya. Walaupun Masih ataupun hijrah ialah pada maghrib kan? Permulaan hari. Permulaan mula hari. Masuk maghrib. Itu hijrah. Tak, Masih pun sama lah kan? Masih pukul 12 tengah malam. Itu yang salah. Itu kalau kita buat closing account, dia ikut walaupun Islamic dia ikut malam. Bukan dia ikut hijrah. Kalau Islamic Bank, dia tak ikut. Yalah, tapi maknanya kalau ikut hijrah, dipersetujui mulai hari itu adalah maghribnya. Maghrib betul. Kita baca doa. Quran akui. Sebab itulah kita puasa. Belum puasa lagi, kita dah boleh buat sembahyang tarawih. Betul. Dah masuk dah waktu bulan Ramadan. Tetapi kalau bulan Masih tak kira lagi, malam tu tak kira lagi. Betul. Sebab itulah dia nyambut hari Merdeka satu bulan tengah malam. Sebab dia mula daripada tengah malam. Tapi hijrah mula dengan maghrib. Itu dah masuk dah. Maknanya kalau dah bulan dah nampak anak bulan tu, maknanya maghrib tu dah raya dah. Malam tu dah tak ada sembahyang tarawih dah. Sebab dah masuk bulan Syawal. Bukan bulan Ramadan lagi. Tapi dua-dua boleh pakai, tak apa. Kita pakai lah. Tak ada masalah. Sebab tak ada apa-apa kesalahannya di situ. Okey. Sebab kiraan jam tu ikut tengah malam. Daripada tengah malam Ustaz. Ya. Kita kiraan kita tengok jam kan. Jam tu ikut mulai tengah malam. 0.01 awal tu berarti malam. Jadi jam kalau ikut jam tak ada dalam kita dalam hijrah punya ni. Yalah. Kiraan jam lah, time zone. Boleh lah, tak apalah nak ikut. Boleh saja. Dua-dua tu hak Allah nak tak salah. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Ada soalan lagi? Okey. Ada pandangan lagi? Tak ada. Dah cukup masa pun Ustaz. Okey lah. Kita di sini dululah insya-Allah. Okey insya-Allah Ustaz. Sorry lah. Malah-malah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah dan kami mohon pertolongan dan minta keampunanmu ya Allah. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Siapa yang engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang dapat memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran atas nikmat-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba yang teredai. Seteru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah pada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Dengannya semoga kami mudah menerima dan mudah menghayati ilmu-ilmu yang telah Engkau kurniakan pada kami. Amin. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Karim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Minggu. Salam semua. Okay. Terima kasih Ustaz.